Mu cari gapo dia yang benda buruk dalam masjid, mu topik luar. Dan mu jadikan topik untuk perbualanmu di kedah-kedah. Kau tahulah, kau pergi sejid sokmo. Dan tercengang aku bagi orang yang alim ia dengan lidahnya dan jahil dengan hatinya. Allah Ta'ala kata pelik aku. Pelik. Alim kecek Allahu Rabbi ya karim. Malah ni ngajar sini, malas sana, malah tak malah ngajar kecek alim. Tapi hati jahil. Jemaah tak lari. Sehari-hari tak baca Quran. Kecek alim, kecek. Kita pun bila sebut nama orang alim, kita pun nampak selalu tu imam, ustaz, orang-orang alim. Kita tidak alim. Bak kecek. Kita tak tahu mari sembahyang Jumaat bagus. Kita tak tahu mari masjid bagus. Kita tak tahu ke selangkah kita mari masjid tu beri pahala ke apa. Kita tak tahu bahawasanya baca Quran tu memang bagus. Kita tak tahu belajar Quran tu bagus. Pandai kita kecek. Memelah. Memang. Tak mari juga. Jahil hatimu. Tapi kecek pandai. Semua orang buat tak kena belakang. Duduk kedai tu kalau orang tak tahu dia lah ustaz. Dia tu guru. Orang tu tak kena, orang ni tak kena. Tak kena tehah tu imam tu baca. Tak kena tu orang tu berkata. Tak kena orang buat ni. Aling dengan kau kecek. Tapi hati jahil. Dia mau pergi tak masjid? Tak. Benarlah muka kawai jahil. Muka kawai tahulah kawai jahil. Sebab tu kawai tak pergi masjid. Tapi dia lah komen. Mari pun kuliah. Tak boleh pergi kawai kuliah tu. Kawai tak mari masjid. Tapi kawai dia duduk di rumah kawai dengar. Baik, lebih baik kawai tak pergi dulu lagi. Aling kecek. Lidah Allahu Akbar. Lidah. Kalau orang tak tahu kita lah. Tapi hati jahil. Gapo dia boleh bangunkan jemaah masjid? Mana perananmu sebagai seorang Islam yang memakmurkan masjid? Gapo dia perananmu? Gapo dia boleh bila yang menyebabkan masjid menjadi hidup? Malah meruntuhkan masjid. Menyebabkan orang tidak minat mari masjid. Orang tidak minat berimeh dengan orang tu. Orang tidak minat berimeh dengan orang ni. Orang tidak minat dengar kuliah dengan orang ni. Tak minat dengar kuliah dengan orang ni pula. Akibat daripada mulut kita. Tapi mu kecek aling. Mu meruntuhkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hati mari kata sodok mu sodok dak. Patut mu kena fikir lagu mana satu sah nak jadi dua sah. Dua sah nak jadi empat nak jadi lapan nak jadi 16. Akhir sekali semaya subuh supaya semaya Jumaat. Tidak. Mu cari gapo dia yang benda buruk dalam masjid, mu topik luar. Dan mu jadikan topik untuk perbualanmu di kedah-kedah. Kau tahulah, kau pergi sejid sokmo. Kau tahulah, gotu kau tahulah. Oh gitu hok tu kata. Oh gitu hok tu. Oh gitu hok. Sepatutnya kita tolong tudung, kita tolong khabar lain. Biasalah. Moga manusia kayaknya ada silap salah gitu. Dia salah tahu tu, kita lebih lagi. Nida kita ke komen dan komen kita tu kita apatah lagi hari ni sama internet. Masuk ke dalam WhatsApp, masuk dalam grup, masuk dalam Facebook dan sebagainya. Orang pun pandai lagu mana. Secara tidak langsung kita meruntuhkan rumah Allah. Orang pun jadi benci ke masjid. Pakai cek ke dia, kawan bukan masjid benci ke masjid, tak boleh, tak baik benci ke masjid. Yang menyebabkan orang tak ada orang tu, ki mulut demo. Meruntuh tidak mestinya runtuh ke bangunan.
Meruntuhkan artinya masjid tidak ada orang. Punah hancur jemaah. Ingat senang ke tuan-tuan nak menghidupkan jemaah, nak menarik orang. Bukan suatu perkara yang senang. Khabar-khabar pun bila orang ramai, kita pergi lepas buat alik boya seko, bercelodar habis pakat lari belakang. Akibat daripada nila setitik rusuk habis susu sebelah ni. Lebih-lebih lagi rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkecek pandai alim, tapi sejik tak mari. Mari Jumaat pun duduk bocor-bocor. Malu kau orang tuan-tuan. Setiap kali nak sembahyang Jumaat, berulang-ulang memelah bagus. Tapi kita tak malu kau orang tuan-tuan. Kalau orang luar mari sembahyang Jumaat kampung kita ni, dia akan sebut, dia kata tu email nak ya bui. Pasal sama kan nak mungkin dia. Masuk. Tiap-tiap Jumaat. Mengambil masa yang lama sebelum nak takbiratul ihram. Pasal di Jumaat tidak faham. Kita hok mari dengar dah dia pun nak ayat bui. Tak lekat ilmu kita belajar. Belajar musalli dengan ustaz tu. Dan sekarang ni belajar pula kitab dengan Ustaz Nazri berkaitan dengan Jumaat, semaya Jumaat. Tapi duduk setara tu juga kita. Apa yang menyebabkan kita tidak lekat ilmu? Kerana kita kurang adab dengan majlis ilmu. Kita kurang adab dengan majlis ilmu. Macam mana ilmu nak masuk, nak menjadi dinding pada diri kita? Kerana kita tidak dapat ilmu yang barakah, ilmu yang berkat. Kalau di sekolah kita kata pelajar-pelajar hari ni, budak-budak hari ni kurang adab dengan guru-guru. Batu budak-budak law ni jadi perangai, Tuhan lah tahu, ngaji tinggi tapi perangai. Pandai kita. Kita orang tua mari belajar di masjid. Cuba kita amati kita dengan guru lagu mana. Kita dengan guru lagu mana. Berapa puluh tahun dah kita dengar ceramah Isra' Mi'raj. Berapa puluh tahun dah kita dengar ceramah Maulid Rasul. Kalau di masjid lain yang kata orang Tino dah alik tabir dengan ayat kan. 1001 kali dia boleh buat di belakang tu. Dia kecek sama dia. Tok guru ngajar sini, dia duk kecek sama dia di sana. Tok guru duk ngajar sini, dia duk baca Yasin. Dia tak reti nak petang. Hak mana afdal, hak mana yang prioriti. Dia tidak ada adab. Dari sudut menutup. Sebab itu Allah kata, kalau tempat Pak Menganam kata, buka tabir, Allah kata. Buka tabir. Tak boleh aurat ustaz. Waktu atas masjid pun turut tanda tu ya. Pergi kat jamu alik tu, sising lengan. Tambah. Tuhan tak ada tangga tu. Tuhan ada dalam masjid. Apa kata? Akibat daripada tutup tu, maka dia pun bersenai-senai dia alik tu. Pernah satu ketika tuan-tuan nama musafir daripada Gua Musa nak klik Pasir Putih. Ambo kelewatan, ambo semaya maghrib di satu masjid di daerah Jajah Macah. Bukan masjid Macah, bandar ada. Ambo berhenti, ada ustaz tengah duduk baca hadis. Dia ngajar hadis. Ambo pun lalu nak pergi ambil wudu. Ambo ingat kau retina tak ada. Ambo pun lalu lah kok kaki lima tu. Bila ambo lalu ambo tengok, oh tino sleeping, duduk tidur lah kok dia. Ada hodok micik pun ada. Kali tu ke urut kali. Supaya poksu juga kali. Sementara tunggu isodah 3 orang. Boleh 90 ya. Nak ya. Ya tok guru ni enggak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis hadis baca. Tapi perangai apa kita? Tidak memberi kesan dan bekah. Hak tu imam kena peringat macam.
Mari tok guru pondok. Bila tengok kadang kita nuntut ilmu lagu ni, dia pun beri dengan ni belah. Gau dia kita kata, Allah kasar tok guru tu. Kita pergi bubuh kasar. Sedangkan kita kurang adab dalam majlis ilmu. Kalau kita kata anak kita tu begini demikian, kita mari masjid 4 kali 2, 2 kali 4. Sebab itulah, sebelum Allah Ta'ala balik bumi ni, Allah Ta'ala balik dulu isi bumi. Sebelum Allah Ta'ala balik bumi ni, Allah Ta'ala balik dulu isi bumi. Cuba perhati tuan-tuan, kakilah ke atas, palalah ke bawah. Kalau dulu ibu bapa sebagai tuan, anak sebagai pengikutnya. Hari ni tuan-tuan, anak jadi tuan, ibu bapa jadi pengikut. Kalau dulu orang cari ilmu, hari ni ilmu kena cari kita. Sebab itu tidak berkat. Orang dulu kayu basikal, mana ada ngajar tu guru, mana dia pergi cari ilmu. Hari ni ilmu mari. Tu email buat mari semacam. Siapa muak dah kita tak si. Malam ni malam siapa? Odak ni. Malam nak apa? Cara kita menuntut ilmu. Sebab itu perangai kita tidak ada perubahan. Pasal tidak memberi kesan dan bekah dengan apa yang kita belajar kita. La yanfa'u bih. Tidak memberi manfaat ilmu yang kita dapat. Mana dalilnya? Kita tak berubah. Tak berubah. Duduk style lama. Bila ada je jamuan di masjid, ada jamuan di masjid aja, 10 buku kita sorang. Dalam ragam motor 4, bibik 2, makan sini siapa setengah tak ada semaya sunat. Bak dia, bapa hungar pasal takut tak ada dia. Padahal orang wak mari makan ni tu orang bila dah. Pada urufnya jemaah ada berapa puluh orang. Kabar-kabar pun tak cukup. Mari mana tuan-tuan? Bapa kita jadi gitu, akhlak kita. Akhlak kita. Ni kita kena pakat fikir diri masing-masing. Diri masing-masing. Bila ada penceramah, pengkuliah tegur macam ni, kita pun mula nyetok sekali. Bila ada jamuan ke apa, pakat tak siap ambil belakang. Berasa hati kawan. Nampak pun kita lapar sangat. Ngelah kali tinggal sobat situ pula. Akhir sekali orang pun tak setuh. Bila tak setuh kan, malu kok orang dengan perangai kita. Bukan budak-budak. Allahu Rabbi ya Karim. Yang regular jemaah. Bila habis anak bini, dia duduk rumah, tak mari pun. Ngelah kali jawatan kuasa pun takut nak buat makan. Bapa? Takut jadi fitnah. Akhir sekali orang lebar ke masjid kita. Oh, tak boleh buat makan masjid tu. Oh, gua ni. Mari daripada siapa? Mari daripada jemaah juga. Orang yang tak main masjid tidak buat berana. Orang dalam masjid juga buat berana. Tuan-tuan. Dan cukuplah setakat ni dulu. Padat dulu. Nak begitulah. Esok lama lah. Tu pun patut putih tadi lagi. Tanda molek tutup bila. Lama mari sekali lagi. Keduk baca hak tulah. Nak begitu. Pertama-tamanya tuan-tuan dan puan-puan untuk diri hamba sendiri. Kerana orang je baca, dia lebih paruk lagi daripada orang je dengar. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ata'muruna an-nasa bil birri. Mu panda. Suruh orang albir buat kebajikan, buat perangai molek. Mari semaya Jumaat, baca Quran, sedekah, gapo lagi? Mu pandai royak. Hak mu royak kat jelujur molek. Wa tansawna anfusakum. Mu lupa dirimu sendiri. Mu pun tak jemaah juga. Mari malam ngajar ya. Kalau mau ngajar seminggu sekali mau main masjid. Pamalan lain tak tahu kerana mu di rumah apa lagi rasa tidak malam ngajar.
Mu pandang ayat wa tansawna anfusakum, mu lupa dirimu. Quran mu tak buka sekali habuk pun, mu diri pun. Sedekah, duk kutip makan hak orang macam. Oh, murah rezeki mari masjid, murah rezeki mari masjid, murah ni. Sama mu tak rajin pun beli 30 buku nasi tak di masjid. Bocor tu tanahmu, bocor tu tanahmu, bocor tu tanahmu. Tapi mu ayat sedekah bagus, sedekah bagus. Ngah hadis, ngah ayat Quran, hadis ayat Quran. Makan orang bayar sokmu. Kalau kita orang memang tidak mampu sungguh, tak ada hal lah. Wa tansawna anfusakum. Mu pandai ayat korek gotu goni tapi mu wa antum tatluna alkitab, mu pandai baca kitab. Malam ni kitab ni, malam esok kitab lain pula, semalam kitab lain pula. Afala taqilun, mu tak ada otak, mu tak mikir. Berat tuan-tuan orang buka kitab. Jangan tuan-tuan ingat kata berat kena malam ni. Orang hok jeng ngajar berat lagi. Khabar-khabar pun tengok, ustaz ada dah ustaz. Masuk bila lagi? Sebab itu kita kata, ya, kita sama-sama. Kita sama-sama. Sebab setiap orang ada kekuatan dan ada kelemahan. Kita juga ada kekuatan dan ada kelemahan. Kita marah bini kita. Allahu Rabbi ya Karim. Nak kau tumbuk sambar, tak reti mok jadi bini ke dia demon. Nak kau turut sambar tak reti. Mojo bini tak balas kau dia. Allah demo. Tak boleh jadi tok ime, tok laki gapo lagu ni. Kita pun jawab. Memanglah mengaku bukan ustaz, bukan aku tok ime, bukan aku ngaji sekolah harap gapo begini. Batok aku jadi tok ime. Bini berkata, demo kita tak tahu. Engkau kita tak pandai nombok sambar gapo begini gini. Tak boleh jadi bini. Dia balas klik pula. Tak boleh jadi tok laki kena jadi tok ime. Mungkin aku kan ada kekuatan, ada kelemahannya. Kita dah nampak kelemahan dia, ya tak boleh buat kau tu, tak boleh buat kau ni. Kita sebagai seorang imam dalam keluarga tak boleh jadi tok ime. Baru kita nampak rupanya aku ada kekuatan, ada kelemahan. Mu pun demikian juga. Kita dalam masjid pun demikian juga. Kita ada kekuatan, ada kelemahan. Tapi kita dah berasa lemah orang. Kita berasa kuat semacam kita. Sebab itu kita tak boleh nak bina cuma. Tapi bila kita menerima hakikat, kita ada kekuatan, ada kelemahan. Orang lain pun demikian juga. Atas kekuatan kita, kita bantu sahabat-sahabat kita. Atas kelemahan orang lain tolong bantu kita pula. Akhir sekali 400 jadi 8 jadi 16 jadi sekian ni. Kita kena mengembalikan semula. Ya, kegemilangan masjid kita ni sebelum PKP. Sehingga ke semaya subuh menjangkau sapa 4-5-16 sof. Sehingga orang-orang daripada mungkin lain pun mari masjid kita. Kita kena kembalikan. Kena berdoa dengan Allah Ta'ala supaya masjid kita menjadi masjid contoh kepada masjid-masjid lain. Dan kita kena jaga akhlak kita supaya biar orang mari belajar daripada kita. Kenapa masjid ni jadi ramai orang? Seperti orang pergi ke Masjid Temeluh Jaya kerana apa? Semayang subuh seperti semayang Jumaat, pendekatan-pendekatan ahli Jumaat jatuh kuasa dia buat. Dengan kita tarik orang mari semayang Jumaat, tarik orang belajar menuntut ilmu, tarik orang berada dalam kuliah-kuliah agama. Benda yang rubbish, benda yang sapuh sikit sebanyak itu kita tahu tepi saja tuan-tuan. Kerana kita nak jadikan sedekah jariah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.